timbul satu masalah. Ni kalam kan, so kalam kena kalam lah ya. Kalau orang yang tidak beragama membuat tuduhan yang sama kepada agama, macam mana? Dia kata agama ni instrumen saja. Ya. Religion has so much benefits. Saya cuba turn the table sebab kita kena prepare. Sebab yang cerdik-cerdik ni dia akan guna hujah yang sama. Okay, korang tolak evolution sebab korang kata instrument. It can be true, it can be false, but it's useful. Okay, we will say the same thing about religion then. Islam has been useful for 1,400 years, but it may not necessarily be true. Respon kita. Sebab ada pihak yang kata, kita tak boleh sampai kepada definitive proof bila kita cakap tentang sains. Seolah-olah semua dakwaan sains ni, there can be no definitive answer to it. Saya tak setuju benda ni. Bahaya bagi saya. Bahaya kalau kita kata semua dapatan sains ni tak definitif. Sebab sains ni always changing. Yes, we know that science changes, but everything in science changes ke? No. Yes, ada benda yang kita anggap tak akan berubah, tapi berubah. So we cannot be 100% sure apa benda akan berubah, benda tak akan berubah. Tapi untuk kata semua benda dalam sains akan berubah is very dangerous. Sebab kita kenal kewujudan Allah juga daripada sains. Setuju? Observation kita, betul? So kalau kita kata ini boleh berubah, semua sains boleh berubah, that means you punya dapatan pun boleh berubah. That means it not necessarily be true. So dia membuka satu can of worms yang lebih dahsyat. Dan orang agama kena prepare benda ni. Kita ambil contoh Immanuel Kant. Immanuel Kant kata, agama ni, salah. Agama ni, there's no real truth in it. But it is useful untuk manage society. So, Immanuel Kant mempertahan agama, bukan kerana dia percaya agama tu benar. Tapi dia percaya bahawa kalau tak ada agama, you cannot organize society. So, religion is useful to manage society. So, dia sokong agama. Dia sokong agama Kristian pada waktu itu. Kalau dia hentam akal, dia promote sains. Lepas tu dia kata, agama ni, God may not exist. Ataupun God exists because of moral laws. Kalau Tuhan tidak ada, habis. Rosak alam ini. So, dia guna usefulness of religion. That is an insult to religion sebenarnya. Bila kita kata bahawa agama ini, dia berguna. Seolah-olah kita nak kata, dia tak betul, tapi dia berguna. Kita percaya agama ni benar dan berguna dalam masa yang sama. Betul tak? Okay, so sekarang macam ni kita nak counter. Kalau mereka kata sama saja, okay, if you look at evolution like that, we look at Islam like that. Maybe one day, your observation of Islam also will change. Like how we have changed from, geocentrism to heliocentrism. Kita dah bergerak daripada static universe dulu kepada Big Bang. Kita dah bergerak daripada satu teori kepada satu teori. Paradigm shift berlaku banyak kali dalam sejarah sains. Kata mungkin agama pun akan lalui perkara yang sama. Hari ini kamu menganggap Islam benar, kemungkinan akan ada dapatan-dapatan di masa hadapan yang menunjukkan Islam itu tidak benar. So macam mana kita nak, apa basis yang kita nak pegang untuk mengatakan these two are not the same thing. Ini bukan masalah kecil. First kali saya nak tekankan adalah salah untuk kita kata semua benda dalam sains berubah. Contoh, alam ni wujud tak? Itu satu kenyataan saintifik tak? Yes. Will that change? If that changes, then nothing has meaning. Alam ni tak wujud, ini semua hanya ilusi. Tapi ilusi itu dimainkan kepada siapa? Mesti ada minda yang memandang ilusi tersebut. Geng-geng yang literalis dia akan pandang ni datang mengepek kalam ni, dia tengah mengepek, merapu-rapu. Tapi bagi siapa yang faham, dia akan tengok nilai perbincangan kita ni. Sebab you just wait, these things akan datang. Dia akan datang ke negara kita. Sebab dia dah timbul kat sebelah sana. Some of these issues dah timbul. Dan kita kalau jujur pun, kita kena guna kayu ukur yang sama. Katalah dia terbalikkan kepada kita. First sekali untuk kita kata semua benda dalam sains akan berubah dan boleh berubah, saya tidak setuju ke perkara itu. Alam ni ada permulaan. Interpretation boleh berubah. Tapi that as a fact tidak akan berubah pada kita. Alam ni wujud, tidak akan berubah. Itu satu dapatan itu. Observation from our senses. Setuju? Bahawa manusia ni ada akal. Itu pun dapatan sains juga. Dapatan observation, empirical evidence yang kita ada. We can study the human brain dan kita boleh deduce from that we have consciousness. Manusia boleh berfikir. Diri awak dengan diri saya tidak sama. Walaupun kita nak deduce secara empirical tu susah lah. We get that conclusion from logic. Jangan. Tetapi banyak perkara-perkara saintifik yang kita tak boleh kata dia akan berubah. Sebab kalau kita kata semua benda akan berubah, parah sahabat-sahabat. Contoh, benda mati tidak boleh menghasilkan sesuatu yang bijaksana. Ini adalah satu fakta sains yang tidak akan boleh berubah sampai selama-lamanya. Kalau awak kata ini pun boleh berubah, secara fakta, bahawa satu perkara yang buta boleh menghasilkan sesuatu yang teratur dan bijaksana,
factually, mungkin satu hari nanti kita akan jumpa benda ni. Then that means what you claim today may not necessarily be true. Therefore, you make conclusion bahawa there's design, therefore there must be a designer, God, pun tak pasti. Kalau you tanam ragu dekat sini, you juga akan tanam ragu. Sebab kita tak nampak Allah. We deduce the existence of Allah. Berlaku inference kepada existence of Allah. Melalui apa? Pemerhatian kita kepada Allah. Awak dengar pasal Rasulullah melalui apa? Telinga kan? Kalau kita punya dapatan yang datang melalui telinga kita ni, pun kita kata akan berubah satu hari nanti, then apa efek dia kepada agama? So jangan main-main, hati-hati benda ni. Sahabat Nabi, jumpa Nabi SAW, melihat Rasulullah, dengar kata-kata Nabi. Itu kan observation daripada indera mereka. Ke mereka dah tahu Nabi itu benar secara fitrah? Beranak-beranak je dah kenal Muhammad bin Abdullah. Mana ada? Dia kenal Nabi Muhammad SAW melalui pemerhatian indera mereka dulu. Lepas tu baru akal mereka bergerak dan menggunakan axiomatic principles. Dan mereka bina dari situ, mereka buat conclusion bahawa Muhammad benar. Agama Islam adalah benar. So dapatan indera kita jangan senang-senang untuk kita buang dalam tong sampah dan kata, oh just observation boleh tukar. We have to be very careful on that. Kita kena sangat berhati-hati. Nak dengar solipsism tak? Solipsism. Satu falsafah yang mengatakan bahawa kita hanya boleh membuktikan kewujudan minda kita sendiri saja dengan pasti. Minda orang lain kita tak boleh buktikan dengan pasti. You exist, you have a mind. Itu kita boleh yakin dengan pasti. Tapi awak yang berada depan saya, sama ada awak adalah satu makhluk yang real ataupun tidak. Solipsism kata tak ada bukti untuk kita membuktikan perkara itu. Sebab you can just be a figment of imagination. You can just be my dream. You can just be an illusion. I may be hallucinating you guys. So tidak ada bukti pasti kewujudan orang lain selain diri you sendiri. You hanya boleh pasti kewujudan diri you saja. Ada falsafah solipsism ni. Boleh tak satu hari nanti sains berubah membuktikan bahawa solipsism adalah benar? Kalau sains membuktikan solipsism adalah benar, maka sains adalah salah. But you have to read someone else punya finding juga. So if you're reading someone else punya finding, dia tak wujud ke dia wujud? Dia jadi cerita gila. Faham? Dia jadi cerita gila dah. So be careful when we say semua benda dalam sains boleh berubah. Dan senang-senang kata, oh sains itu berubah. No, there are things in science that cannot change and that will never change.